data-data yang Prof buka ini adalah data-data yang selama ini saya sendiri tak pernah belajar. Okay. Bermakna kata-kata Prof ini mengatakan bahawa Mesopotamia itu adalah sebahagian daripada penganut agama Hanif. Hanif. Prof setuju dengan fakta tersebut? Yes, gini, buktinya kalau kita tengok, saya kaji the Dictionary of Mesopotamia. Okay. Dalam dictionary itu ada gambar-gambar statue, gambar-gambar patung yang dijumpai di Museum Ashurbanipal. Ashurbanipal ini terletak di Iraq, di Babylon itu, dan banyak lagi museum-museum lain. Kebanyakan patung-patung yang kita jumpa itu sedang solat, sedang berdoa. Tetapi masalahnya, malangnya sekali ialah yang melakukan kajian itu ambil gambar patung, ambil buat buku itu dan memberi interpretasi ataupun tafsiran kepada patung-patung ataupun statue yang dijumpa itu bukan orang Islam. Jadi dia memberi pentafsiran dalam pahaman dia. Masalah sekarang pentafsiran dalam memberi pahaman apabila melihat sesuatu batu bersurat, apabila melihat kepada statue-statue itu, dia buat macam ni, ini berdoa. Dia buat macam ni, ini salat. Betul. Ada patung-patung itu. Dan saya sudah, ini orang Islam. Ini percaya pada agama yang satu. Dalam the Dictionary of the Mesopotamia tu, dia kata, they pray. They pray je lah. Dia tak boleh nak explain lagi sebab dia bukan Islam. Dia tidak ada background yang kita ada. Dia kata they pray. Saya sebagai pengkaji Islam, saya kata, ni orang ni tengah semayang. Ini tengah berdoa. Dan mereka itu adalah pembesar-pembesar di istana. Wakil raja-raja. Dan ada raja-raja. Hingga kan Raja Hammurabi itu adalah agama Islam. Hammurabi itu? Agama Islam. Hammurabi itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang satu. Dia adalah monoteis. Dan kita jumpa batu bersurat dia. Batu bersurat Hammurabi ini masih ada lagi dibawa ke Museum Louvre di Perancis. Dia tinggilah dia dalam bentuk batu hitam, dalam bentuk jari. Jadi dia tulis kat situ semua hukum-hukum kaedah syariah, kanun, jenayah. Betul. Sebagai contohnya, ada undang-undang Hammurabi? Ya, sebagai orang law dia akan tahu benda ni. Maksudnya law ataupun undang-undang syariat itu sudah ada ketika zaman Hammurabi. Sebagai contohnya, jangan membunuh. Bunuh dibalas bunuh. Itu qisas. Qisas, betul. Jangan menderhaka kepada ibu bapa. Jangan melihat kepada rumah jiran lebih dari sepatutnya. Jangan menghina isteri jiran. Jangan menghina binatang peliharaan jiran. Sudah ada. Mesopotamia? Yes. Dan satu lagi dia kata, jika anda ada mempunyai hamba abdi, selama 7 tahun, anda mesti membebaskan hamba abdi itu. Dan maklumat ataupun catatan ini telah disebut di dalam Ten Commandments. Ten Commandments, dalam Taurah, dia kata itu adalah daripada Nabi Musa AS. Sepaham saya, bila Nabi Musa AS turun daripada gurun Tursina itu, dia telah memecahkan, dia telah hempaskan 10 alwah yang dia dapat itu. 10 alwah. Alwah itu dalam bentuk kepingan batu. Okay. Ketika kan Nabi Musa minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dapat tengok, pecah bukit, kemudian dia pengsan. Apabila dia bangun, dia dapat 10 alwah. Apa maksud Taurat, Yaakob? Taurat itu dasar kata nur. Nurrah, Taurah. Maksudnya di sini dia bermaksud cahaya. Kenapa dia maksud cahaya? Apabila ada pancaran cahaya ke atas batu itu, menulis hukum-hukum yang jangan membunuh, jangan menharka kepada pencipta. Sekiranya anda mempunyai sekian-sekian, anda kena buat begini, begitu dan begini. Itu disebut dalam 10 alwah itu. 10 alwah maknanya Nabi Musa AS menerima 10 kepingan batu ketika dia turun itu. Dia kan turun lewat. Kaum dia yang 70 orang dah sampai ke bawah. Apabila dia turun, dia tengok Samiri sembah lembu emas, dia terlalu marah. Sebab dia duduk ke atas sana dah 40 hari. 30 hari dia puasa, kemudian dia makan. Dia makan daun-daun tu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditegur oleh malaikat. Wahai Musa, kenapa kamu makan daun-daun tersebut?
Sedangkan mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Kamu diarahkan puasa 10 hari lagi. Maka Nabi Musa puasa 10 hari lagi, cukup 40 hari. Sebab itu kita jumpa dia puasa 40 hari, asalnya 30 hari. Jadi bila dia turun itu dipecahkan, yang menjadi masalahnya macam mana boleh ada the Ten Commandments sekarang sekiranya pecah. Ada setengah orang mengatakan dia tak pecah. Dia boleh dicantum-cantumkan balik. Tetapi bagaimana dia ingin mencantumkan balik? Sekiranya dicantumkan balik, berlaku peperangan demi peperangan sesudah itu. Serangan demi serangan. Dan Nabi Musa AS tidak pernah masuk ke Palestin. Tidak pernah, dia sakit. Sebab itu dia arahkan Yusha' bin Nun masuk ke Palestin. Dan ketika Yusha' bin Nun ingin membuka kota Ariha itu dekat Jericho itu. Dekat Jericho, membuka kota, dia minta dipegungkan matahari sejam. Itu memang ada catatan dalam tafsir-tafsir. Ya, maksudnya di sini ada bukti-bukti menunjukkan matahari itu yang bergerak. Okey, Prof. Jadi bermaknanya the first civilization ataupun peradaban manusia yang pertama ni adalah Islam lah, madam. Islam. Tetapi Betul, dalam Prof. bentuk Islam itu Ya. nama yang terakhir Maknanya itu din orang Islam. yang berakidahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Jadi sekarang ini daripada Nabi Musa dipanggil syariat Musa. Ha. Kemudian pergi kepada Nabi Daud. Kena ingat antara Musa dengan Daud dia ada raja, iaitu Raja Talut dan Jalut. Betul. Hasil daripada selepas kewafatan Raja Talut itu, maka Nabi Daud mengambil tempat. Betul. Kemudian sesudah Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Betul. Nabi Sulaiman AS itu semua ada syariat masing-masing. Mengikut kesesuaian pemikiran ummah kepada ketika itu. Kemudian daripada Nabi Sulaiman AS kan, dari Sulaiman 980 BCE. Maknanya dia nak turun kepada Nabi Isa AS 1 AD itu melalui lebih kurang 1000 tahun. Betul. Jadi dalam masa 1000 tahun mempunyai nabi-nabi yang ramai. Betul. Dan kebanyakan mereka daripada, boleh katakan mereka kesemuanya daripada Bani Israel alaihissalam. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan daripada anak Nabi Yakub tadi. Betul. Bagaimana pula Yahudi? Pada kajian saya, Yahudi ini adalah orang di luar Bani Israel itu. Orang yang datang daripada berbagai-bagai tempat, nak duduk di Palestin, nak duduk berdekatan dengan Bani Israel. Yang mana keturunan Nabi-Nabi. Yahudi- Kalau dia berkahwin, tak ada masalah. Itu kita tidak bincang itu. Kita bincangkan darah asal itu. Yahudi bukan Israel. Bukan Pahaman Bani saya- Israel. Bukan. Pahaman saya, Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam dan anak cucu dia tu. Yahudi ini orang luar yang datang untuk berdekatan dengan para anbiya. Dan mereka ini pada peringkat awal berbagai bangsa. Daripada Rom, daripada Habsyah, daripada Babylon, daripada Parsi. Mendekati Bani Mendekati Israel di ini. kalangan sebab nak duduk dekat Nabi-Nabi. Sebab Bani Israel ramai anbiya. Keseluruhan daripada Bani Israel itulah anbiya. Jadi itu yang saya faham. Sebab itu saya meletakkan Yahudi itu satu istilah ataupun ideologi. Dia macam kapitalis. Betul. Macam kapitalisme, macam komunisme. Satu pemikiran. Satu pemikiran. Dan Fahaman. akhir-akhir ini, hujung-hujung dunia, ada orang mengaku mereka itu Israel. Zionis lah. Itu satu ciptaan sebenarnya. Betul. Mereka mencipta untuk mengambil Palestin itu. Sebenarnya Palestin itu pusat segala rahsia. Ustaz Amin, Datuk Amin tahu benda ni. Pusat segala rahsia. Okey, Prof. So maknanya Nabi Musa dia ada Taurah, Nabi Daud dia ada Zabur, sehingga Nabi Isa dia ada Injil, sehinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. pelengkaplah kepada perjalanan Yes. manusia yang Allah Taala cipta daripada Nabi Adam ni. Ya, sebab Allah Ta'ala tak boleh menurunkan Quran di zaman Nabi Isa. Tak boleh nak turun Quran di zaman Nabi Nuh, Nabi Daud dan sebagainya, Nabi Musa. Tak boleh sebab Quran itu tinggi. Sekiranya diturunkan Quran kepada Nabi Musa alaihissalam, umatnya tak boleh terima. Dia tak mampu sebab itu adalah ilmu yang kalau baca Quran sekarang ni pun dia perlukan kepada pentafsiran. Sebab itu jika kita baca Quran tanpa pentafsiran, dia hanya akan memahami secara surface saja.